Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini, saya dan ahli kumpulan saya yang lain akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna bagi doa khusus iaitu BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi dan BMMB 3193 Pengantar Kesusasteraan Melayu. Ini merupakan ahli kumpulan saya. Saya, Oriza Anak Francis. Yang kedua, Nurul Ain Amira Roshidi. Dan yang ketiga, Siti Aisyah binti Muhammad Said. Kita teruskan kepada hasil pembelajaran. Yang pertama, BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi. Menganalisis pengenalan fonetik dan fonologi, fonem vokal, konsonan, segmental, dan suprasegmental bahasa Melayu. Yang kedua, mengaplikasikan simbol fonetik dan fonem suprasegmental dalam transkripsi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan fonetik dan fonologi dalam aktiviti kebahasaan dengan pemujaran dan penyekuan sebutan baku. Bagi BMMB 3193 pula, pengantar kesusasteraan Melayu, menghuraikan latar belakang kesusasteraan Melayu dan prosa Melayu moden. Yang kedua, merumuskan pemikiran dalam puisi Melayu tradisional dan moden sastra serta prosa Melayu tradisional. Dan yang ketiga, mengulas teks sastra berdasarkan teori kesusasteraan. Seterusnya, kita pergi kepada rangkaian kurikulum. Yang pertama, hasil pembelajaran khusus. BMMB 3183 mengintegrasikan fonetik dan fonologi kebahasaan dengan pengujaran dan penyekuan sebutan baku. BMMB 3193 merumuskan pemikiran dalam puisi Melayu tradisional dan moden sastra serta prosa Melayu tradisional. Terusnya, untuk hasrat pembelajaran. Kumpulan saya telah menyenaraikan 4 hasrat pembelajaran dan 4 kriteria kejayaan. Saya akan terangkan hasrat pembelajaran terlebih dahulu. Untuk hasrat pembelajaran, yang pertama, saya dapat belajar fonetik dan fonologi dalam aktiviti kebahasaan. Yang kedua, saya dapat belajar pengujaran dan penyekuan sebutan baku. Yang ketiga, saya dapat belajar puisi Melayu tradisional dan moden sastra. Yang terakhir, saya dapat belajar prosa Melayu tradisional. Untuk kriteria kejayaan pula, yang pertama, saya dapat menilai fonetik dan fonologi dalam aktiviti kebahasaan. Yang kedua, saya dapat menilai pengujaran dan penyekuan sebutan baku. Yang ketiga, saya dapat menilai pemikiran dalam puisi Melayu tradisional dan moden sastra. Yang keempat, saya dapat menilai pemikiran dalam prosa Melayu tradisional. Tugasan yang kami terima adalah sketsa dan juga pemikiran puisi Melayu. Untuk idea utama, kumpulan kami telah mengemukakan idea iaitu keunikan bahasa mencetuskan spekulasi. Daripada idea utama tersebut, kami telah mengemukakan 4 soalan yang akan dirungkaikan. Yang pertama, bagaimanakah fonetik dan fonologi mempengaruhi aktiviti kebahasaan? Yang kedua, bagaimanakah sesuatu dialek mempengaruhi fonetik dan fonologi? Yang ketiga, bagaimanakah sebutan baku dipertuturkan pada masa ini? Dan yang terakhir, bagaimanakah pemikiran seseorang mampu untuk menilai puisi Melayu tradisional dan moden sastra serta prosa Melayu tradisional. Untuk elemen KPBB dalam penghasilan sketsa dan juga pemikiran puisi Melayu terbagi kepada 4. Yang pertama, elemen 6C, pemanfaatan digital, persekitaran pembelajaran dan rakan pembelajaran. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Nurul Ain Amira Roshidi. Seterusnya merupakan elemen 6C. Elemen 6C merangkumi sasiah, kewarganegaraan, kolaboratif, pemikiran kritis, komunikasi dan kreativiti. Keenam-enam aspek dalam elemen ini perlu kami kuasai untuk menghasilkan tugasan pada kali ini. Baiklah, keenam-enam aspek yang dinyatakan sebentar tadi dalam elemen 6C tersebut telah kami terapkan dalam penghasilan tugasan sketsa pemikiran puisi Melayu. Elemen pertama yang kami terapkan adalah elemen sasiah atau karakter. Tugasan sketsa pemikiran puisi Melayu ini telah membantu kami mengaplikasikan penggunaan dialek yang betul, sopan dan kaedah penyampaian yang bersesuaian serta dipahami oleh semua pihak tanpa unsur diskriminasi. Pemilihan kata yang sopan berdasarkan dialek yang dipilih semasa melakukan sketsa dan mengekspresikan puisi Melayu tersebut dapat membentuk sastra yang terpuji serta pribadi yang baik bukan sahaja pada diri kami, malah turut memberi kesan positif kepada para penonton. Yang seterusnya merupakan penyerapan elemen 6C yang kedua iaitu kewarganegaraan ataupun citizenship. Tugasan sketsa pemikiran puisi Melayu ini telah mencetuskan pemikiran kami untuk menilai dan mengkaji penggunaan bahasa baku dan dialek-dialek yang terdapat di Malaysia mengikut cara penyebutan penutur asal. Kami menyadari bahawa gabungan bahasa dan dialek inilah yang menyumbang kepada keunikan negara di Malaysia berbanding negara-negara yang lain. Selain itu, tugasan ini juga turut menerapkan elemen hak asasi manusia. Dalam usaha mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, setiap individu sebenarnya beri hak kebebasan untuk mengamalkan dan menggunakan bahasa
bahasa-bahasa yang terdapat di daerah masing-masing tanpa sebarang halangan, namun perlulah bersesuaian dengan konteks dan keadaan. Elemen kolaborasi juga diterapkan dalam penghasilan tugasan ini, iaitu tugasan sketsa pemikiran puisi Melayu. Sepanjang melaksanakan tugasan ini, kami telah berkolaborasi dengan rakan sekelas, pensyarah, guru-guru di sekolah menengah dan senior untuk berkongsi maklumat dan mendapatkan maklumat yang baru berkaitan tajuk-tajuk yang kami berkupas dalam tugasan ini. Kolaborasi ini telah memberikan kami percambahan idea dan gambaran bagi menghasilkan tugasan yang baik di samping mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan, komited dan saling bekerjasama. Selain itu, aspek pemikiran kritis juga kami telah terapkan sepanjang penghasilan tugasan ini. Tugasan ini sebenarnya telah melatih kami untuk berfikir secara kritis dalam menghasilkan sebuah skrip sketsa yang diadaptasikan berdasarkan cerita rakyat dan seterusnya diterjemahkan kepada bahasa baku dan dialek masing-masing mengikut kehendak soalan. Elemen pemikiran kritis dapat kami tonjolkan apabila kami mampu menghasilkan pemikiran atau idea-idea yang tersirat yang bersesuaian dengan puisi-puisi Melayu yang dikaitkan dengan aspek-aspek dalaman dalam sketsa tersebut. Kami juga menggunakan elemen 6C, iaitu komunikasi, untuk mendapatkan maklumat daripada rakan-rakan dan para pensyarah sewaktu di dalam kelas. Tidak dilupakan juga komunikasi secara digital bagi pencarian maklumat yang diaplikasikan sepanjang penghasilan tugasan ini. Baiklah, elemen 6C yang terakhir, iaitu elemen kreativiti, telah kami aplikasikan sepanjang melaksanakan tugasan ini. Kreativiti kami dapat dilihat melalui penghasilan idea dalam menghasilkan skrip sketsa. Pelbagai elemen diterapkan bagi memastikan sketsa tersebut menjadi satu bahan yang didapati, difahami dan diterima oleh masyarakat secara umum tanpa menyentuh sensitiviti perkauman. Kami turut memaparkan cara penyampaian yang menarik semasa melakukan sketsa tersebut dengan menggunakan irama-irama dan lagu-lagu yang bersesuaian semasa melontarkan puisi-puisi Melayu. Perkongsian idea yang berbeza sepanjang menghasilkan skrip sketsa ini dengan menggunakan aplikasi Google Docs jelas menunjukkan bahawa kami mempunyai kreativiti yang berbeza dalam setiap ahli kumpulan bagi menghasilkan sebuah karya yang menarik. Hasilnya, kami telah membukukan skrip sketsa tersebut secara atas talian untuk mewujudkan satu produk yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat umum. Berikut merupakan skrip sketsa yang telah kami bukukan secara atas talian menggunakan aplikasi Anyflip. Baiklah, penerangan elemen KPPB yang seterusnya akan diteruskan lagi oleh saudari Siti Aisyah binti Muhammad Said. Terima kasih kepada Ain. Saya Siti Aisyah akan sambung pembentangan ini. Elemen pemanfaatan digital antara elemen yang kami gunakan dalam menghasilkan tugasan ini. Kami mendapati integrasi teknologi dalam pendidikan merupakan perkara penting agar selaras dengan transformasi dunia digital. Pemanfaatan digital merupakan aspek utama dalam setiap mood pembelajaran kerana keperluan teknologi digital semakin meningkat dalam dunia pendidikan. Pengaplikasian pelbagai kemahiran digital, sumber media dan teknologi telah membantu kami dalam mencari maklumat. Kami menggunakan pelbagai aplikasi untuk menghasilkan tugasan yang menepati ciri-ciri KPPB. Antaranya ialah Google Scholar dan Google untuk kami mencari maklumat. Google Meet, Google Doc dan Telegram untuk membantu kami berkomunikasi walaupun berada di jarak yang jauh. Anyflip dan YouTube untuk menyebarkan produk yang telah kami hasilkan. Persekitaran dan rakan pembelajaran juga memainkan peranan penting dalam penghasilan tugasan ini supaya selaras dengan KPPB. Kami bersama-sama pergi ke Perpustakaan Sultan Ismail Johor untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan yang sesuai dalam sketsa kami. Kami melaksanakan perbincangan di dalam kelas dan untuk menyelesaikan tugasan ini, kami juga membuat perjumpaan secara atas talian. Kami menggunakan Google Meet untuk membincangkan idea dan skrip-skrip sketsa yang sesuai untuk kami menghasilkan tugasan yang baik. Kami mendapati komunikasi dua hala secara atas talian memberi hasil yang memuaskan. Kami menemu individu yang mempunyai dialek negeri dan dilakukan secara tidak formal untuk mengenal pasti perbezaan dialek individu dengan bahasa Melayu. Temu ramah ini membantu kami memahami lebih mendalam cara sebutan dan perkataan dialek yang dipilih. Hasil temu rahmah diintegrasikan di dalam pembinaan skrip sketsa ini. Kesimpulannya,
Tugasan ini mencakupi keseluruhan elemen PPPB dalam penghasilan sketsa bagi mengolah pemikiran puisi Melayu. Sekian, terima kasih.